saya nampak siang tadi tular bagaimana lawatan Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Brunei melakukan lawatan ke negara ini usai Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Baginda Sultan Hassanal Bolkiah semasa lawatan itu disambut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita dapat lihat gambarnya dan agak yang menggembirakan saya nampak Baginda membawa kereta sendiri. Dia sendiri yang memandu dan di sebelahnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jarang kita lihat benda itu berlaku. Selalunya pemimpin negara datang adalah supirnya atau pemandu. Mereka akan duduk di belakang. Tapi yang tadi agak bagi setengah orang positif. Bagi saya begitulah akrabnya hubungan antara Perdana Menteri kita yang baru ini dengan Baginda Sultan Brunei. Mungkin dengan hubungan sebegitu banyaklah nanti pelaburan dari Brunei yang masuk ke negara kita. Kerana lawatan terakhir Baginda itu Sultan Brunei ke Kuala Lumpur adalah pada 4 hingga 6 Mac tahun 2019. Artinya sekarang ni 2022 dah 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun Baginda tidak datang melakukan lawatan resminya. Dan Brunei merupakan rakan dagangan yang ke-30 terbesar di negara ini. Dan yang ke-6 terbesar dalam ASEAN. Jumlah perdagangan bernilai 83 bilion. Iaitu 1.9 bilion dolar Amerika. Jadi dalam kali itu Datuk Seri Anwar Ibrahim meraihkan Sri Baginda Baginda serta Pangeran Muda Abdul Matin dan delegasi Brunei dalam majlis lantapan tengah hari dan malam itulah ada majlis lantapan negara. Begitulah saya nampak pemimpin-pemimpin dunia sudah mula berkunjung ke negara kita. Ini menggambarkan suasana yang positif, saudara. Dan siang tadi juga kemelut politik di Pahang sudah pun berakhir apabila Datuk Seri Wan Rasdi telah pun selesai mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Pahang di Istana Negeri. Dan mungkin dalam 1 hari 2 hari nanti terbentuklah barisan esko-nya. Ini keadaannya begitu. Cuma ini Dewan Undangan Negeri bagi kawasan calon di Tioman masih belum lagi diumumkan bila nak adakan pilihan raya. Itu saja saudara. Tapi itu tidak memberi sebarang kesan menang ke kalah ke, masih lagi kerajaan Barisan Nasional Harapan, Pakatan Harapan yang akan membentuk ini senarai esko-eskonya untuk mentadbir negeri dan bolehlah segera mengadakan persidangan bajet. Ini yang paling penting saudara. Hari ini saudara saya melihat sebenarnya macam-macam lah cerita tentang poster boy. Tapi bagi saya ada boy juga saudara. Ada boy dalam parti UMNO ni, iaitu broker of the year. Ini yang saya katakan, saya haraplah agar Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden dan Biro Disiplin ambillah tindakan. Ada broker ni yang paling bahaya saudara. Dia akan menjaja untuk ahli-ahli parlimen daripada UMNO untuk ada segmen jual beli lah. Ini yang boleh menggugat kestabilan politik. Dah cukup lah. Dulu masa kita kalah kali pertama dulu pada tahun 2018, kita ada 79 kursi, berlakulah kotak-kotak yang melompat. Sekarang ini belum sempat lompatan berlaku, belum sempat 30. Kita tak ramai pun, daripada 79 kita cuma dapat 30 kursi saja. Dengan 30 kursi ini dijaja untuk menyokong orang ini ataupun menyokong orang itu. Jadi orang ini perlu bertanggungjawab. Saya mengharapkan agar Presiden sudahlah berlapang dada. Cukuplah kita mengalami suasana yang sebegini. Sebab macam mana saya katakan, selagi dia berada dalam UMNO, selagi itulah UMNO ini akan berkocak. Saudara. Dan sebab itu saya nampaknya petang tadi juga Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyatakan dalam masa 1-2 hari nanti beliau akan mengumumkan pembentukan kabinetnya. Memang pun tak boleh lama-lama Pak Syekh. Lagi tunggu lagi lama-lama macam mana nak kerja. Betul, kaki tangan kerajaan ada, ketua pengarah ada, ketua siswa ada, tetapi dasar kerajaan ini diperlukan. Jadi mereka yang bertanggungjawab di setiap kementerian itu menanti. Dan saya agak berbesar hati bila dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi kenyataannya bahawa beliau tidak akan membesarkan saiz kabinetnya. Sebab itu saya menjangkakan sekitar dalam 24 orang. Kalau itu berlaku, alhamdulillah.
wang negara tidak dibazirkan, dan kalau ada keperluan cantumkanlah kementerian-kementerian tertentu itu jadi satu, tak payahlah 2-3 kementerian, dan tidak perlulah kita memberi sebagai orang kata reward politik. Kerana orang tu dari parti ni kena sokong dia, maka dapat jawatan. Orang ni sokong, dapat jawatan. Ini tidak menguntungkan negara, malahan membebankan. Ada ramai sangat dalam kabinet pun satu hal lagi. Sebab itu saya berharap segeralah diberi pembentukan kabinet. Tetapi dalam kenyataan terbarunya petang tadi saya dengar bahawa sebagai Perdana Menteri beliau telah pun memberi hint ataupun memberi peringatan awal bahawa katanya menteri-menteri yang akan dilantik dalam kabinet beliau tidak semestinya mereka yang tidak ada dakwaan di mahkamah dan sebagainya. Kerana beliau memegang prinsip no one is guilty unless proven by the court. Tidak ada sesiapa pun yang boleh dianggap bersalah melainkan telah dibuktikan oleh mahkamah. Itu kenyataan beliau yang agak melegakan. Bagi saya itu gambaran besar kemungkinan beliau akan melantik Presiden UMNO. Sebab tu saya katakan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak melantik Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri dalam kabinetnya, maka bergolak lagi lah UMNO. Seandainya UMNO ini bergolak, tentulah ia akan menyangkuti soal kepimpinan beliau. Dan tadi pun Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bila ditanya oleh para wartawan apakah beliau akan meneruskan usul untuk keabsahannya sebagai Perdana Menteri. Sebab ada juga ahli parlimen yang berlatar belakangkan undang-undang Ram Kapal Singh dari Pulau Pinang, dia mengatakan bahawa tak perlu diadakan usul undian keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim kata beliau tetap mau melakukan, kerana dua Perdana Menteri yang lalu iaitu Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Ismail Sabri yang diragui keabsahannya tidak melakukan undian tersebut. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada dengan cabaran katanya tak ada keabsahan, beliau akan membentangkan di parlimen. Terpulanglah kepada ahli-ahli parlimen untuk menentukan sama ada mereka menyokong ataupun tidak Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebenarnya ini yang diperlukan saudara. Dalam sistem demokrasi mesti ada usul undian keabsahan. Jadi walaupun tidak termaktub dalam perlembagaan. Saudara Hasri Ami, kabinet anak beranak, tak kenapa tak percaya. Saya tidak melihat akan adanya kabinet anak beranak. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengecikkan saiznya, dan beliau menyatakan besar kemungkinan mana-mana ahli parlimen, walaupun masih lagi dalam perbicaraan di mahkamah, bercaralah, dan mereka tetap akan dilantik dalam kabinet. Jadi pada teman-teman, janganlah mengukir ataupun melontarkan kata-kata tidak baik. Kita harus berlapang dada, memberi kepercayaan. Saudara, saya memberi perhatian, memberi pengatuan, memberi penyataan. Apa yang dilontarkan saya cuba untuk menterjemahkan. Jadi terjemahan saya tentulah ia menyangkut sebab orang dah mulalah konon-kononnya ada orang atas pagar ni memberi tekanan. Jangan lantik orang tu, jangan lantik orang ini. Bagi saya suka bahasa kasarnya, suka mak bapak dia lah dia lantik siapa pun dia Perdana Menteri yang dia yakin. Cuma saya mengharapkan kalau boleh saya lantik orang lain apa semua. Tadi saya berbual dengan beberapa orang veteran UMNO dan juga veteran yang bekas menteri dan segala ini, agar Datuk Seri Anwar Ibrahim jangan menyisihkan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Benar, Tengku Razali tewas dalam pilihan raya di Ugu Musang. Itu pun keabsahan ataupun pengundian itu masih lagi dalam protes. Kerana kabarnya waktu pengirian undi itu berlaku kepincangan. Katanya ada lebih kurang 350 undi yang ditolak begitu saja. Yang perlu disemak semula, tapi katanya pegawai-pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya menolak permintaan tersebut. Ini masih lagi ada petition. Jadi artinya beliau bukanlah kalah sepenuhnya. Saya menyatakan ini kebenaran. Dan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali telah pun membuat laporan kepada pihak polis atas insiden tersebut. Jadi balik pada soal itu, saya mengharapkan dalam saat-saat Datuk Seri Anwar Ibrahim mau menangani ekonomi, mau menangani kehidupan rakyat. Jangan lupa, ini kerajaan derita rakyat.
Jangan sisihkan orang lama. Sebagaimana Yang Mulia Tengku Razali, gunakanlah pemikirannya untuk mencanai ekonomi negara. Bukan nak jadi Perdana Menteri pun, bukan nak jadi menteri pun. Secara paling-paling tidak, duduk dalam tu untuk memikirkan. Jangan kita fikirkan beliau tidak mempunyai pemikiran yang baik. Santunilah ekonomi negara ini, sebab banyak, bukan sikit. Saya rasa tidak mampu dilakukan oleh seorang. Seseorang tidak mampu melakukan dalam keadaan ekonomi kita yang teruk. Mungkin saudara tidak tahu. Saya mendapat laporan begitu tenatnya ekonomi negara kita, kesan daripada merudumnya ekonomi dunia, dan selama 4 tahun kita berada dalam keadaan politik yang tidak menentu. Pelabur-pelabur lari semua untuk mengundang semula pelabur ini menghadapi masalah yang cukup besar, untuk meyakinkan pelabur. Seandainya dalam tim Yang Mulia Tengku yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ada orang macam Tengku Razali, diguna pakai pemikirannya, saya yakin pelabur-pelabur juga akan yakin. Jadi terpulanglah bagaimana mau disantuni. Jadi saya kata jangan, kita harus berlapang dada juga. Saya amat mengharapkanlah agar Yang Amat Perdana Menteri kali ini benar-benar, saya suka bila beliau mengatakan gaji menteri akan dikecilkan, kemudian tidak ada political reward. Dan ini memang tidak ada political reward pun. Kalau lantik Tengku Razali bersama-sama untuk mencana pemikiran, bukan political reward. Sebab kita nak guna pakai pengalaman-pengalaman masa silam beliau. Secara tone tu bagi duduk rumah sajalah. Secara ramzu. Bagi saya begini, orang yang ternyata memusuhi kita tak payahlah. Kerana apa saja kita buat nanti ada kritikannya. Tapi orang yang jujur dalam memberi pandangan, memberi buah fikiran, ini diperlukan. Saudara, ini bukan main-main, saudara. Keadaan sekarang ni bukan nak cari political mileage, bukan untuk mencari populariti atau bersikap populis. Ini adalah semata-mata untuk menyantuni rakyat. Minta-minta tak payahlah undi percaya. Saudara Syarif Yet, takut dia orang pakat ada pintu belakang. Memang benar, saya tahu saudara. Memang kita tahu adanya usaha lagi, masih ada usaha lagi saudara. Cuma saya katakan, sudahlah. Memang ada usaha untuk pintu belakang, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia seorang pejuang. Kalau saudara lihat balik, dengar kenyataan sebelum ini, saya dah bagi tahu. Beliau adalah umpama harimau terluka yang selama ini terkurung di belakang jeriji besi. Saya dah bercakap, jangan salahkan saya. Saya kata bila beliau keluar saja, hari ini beliau mula mengaum. Jadi kali ini saya berkeyakinan, tentulah beliau akan berpencak. Dalam pencaknya adalah orang-orang yang akan kena cakau. Iku tidak akan lari, sebab prinsipnya adalah untuk membawa siapa saja ke muka pengadilan. Kita dengar sepanjang dalam parlimen tu hari, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau bosan melihat adanya beberapa bilioner, wang-wang negara 3 triliun katanya berada di luar negara mengikut Pandora Paper. Dan sebagai seorang pemimpin yang telah pun diberi kuasa oleh rakyat, beliau perlu dan mesti melaksanakannya. Ini tuntutan rakyat nanti. Kalau tidak nanti orang cakap sembang saja lebih. Saudara, cuma sedikit saudara untuk sekadar pengetahuan, relax sikit saudara. Saya ingin memberi pencerahan tentang sejarah bagaimana negara-negara luar yang mempunyai pemimpin-pemimpin dunia mereka, dan pemimpin mereka juga pernah berada sebagai banduan. Jadi janganlah tiba-tiba kita nak tuduh banduan ni jadi Perdana Menteri, memalukan negara. Tidak saudara. Kerana sebagaimana Necmettin Erbakan, iaitu Presiden Turki, beliau pernah dipenjarakan pada tahun 1980. Tapi pada tahun 1996, beliau dinobatkan sebagai Perdana Menteri Turki. Begitu juga dengan Recep Tayyip Erdogan. Saudara, 1997, beliau dipenjarakan. Sebab itu saya nampak Recep Erdogan ni akan datang ke Kuala Lumpur. Sebab dia melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sama senasib dengannya. Recep Tayyip Erdogan dipenjarakan pada tahun 1997. Tetapi pada tahun 2003, beliau menjadi Perdana Menteri Turki, dan pada 2014 dinobatkan sebagai Presiden Turki. Saudara, kemudian saudara Ismail Haniyeh, ini di Palestin.
Beliau dipenjarakan pada tahun 1989. Tahun 2006 menjadi Perdana Menteri negara Palestin. Almarhum Soekarno juga saya pernah dipenjarakan, terperosok di belakang jeruji besi pada tahun 1929. Tapi pada 1945 beliau dinobatkan sebagai presiden terhebat di negara Indonesia. Begitu juga dengan Nelson Mandela, dipenjarakan pada tahun 1964 saya. Pada tahun 1996, sekitar 32 tahun, akhirnya Nelson Mandela menjadi presiden Afrika Selatan. Aung San Suu Kyi, jangan lupa, ini tokoh wanita di Burma. Beliau dipenjarakan pada 1988, tapi pada 1996 menjadi Perdana Menteri Burma. Begitu juga dengan Jawaharlal Nehru, dipenjarakan pada tahun 1921, tapi menjadi Perdana Menteri India pada tahun 1947, iaitu kira-kira 13 tahun kemudian. Benazir Bhutto, ini wanita besi dari India, dipenjarakan pada tahun 1977 dan dinobatkan sebagai Perdana Menteri Pakistan. Saudara, Benazir Bhutto Pakistan, bukan India. Dia dipenjara pada 1977, tapi 1993 menjadi Perdana Menteri Pakistan. Begitu juga dengan Fidel Castro. Castro ni memang hebat orangnya. Dipenjarakan pada 1953, tetapi sekitar 27 tahun kemudian menjadi Presiden Cuba yang terhebat. Begitu juga dengan Michelle Bachelet, itu wanita Chile. Beliau dipenjarakan pada tahun 1975 dan pada 2006 menjadi Presiden Chile. Lulu da Silva dipenjarakan pada 1980 dan 18 tahun kemudian menjadi Presiden Brazil. Dilma Rousseff, itu wanita Brazil juga, dipenjarakan tahun 1979, tapi 2010 menjadi Presiden Brazil. Hugo Chavez dipenjarakan 1979, menjadi Presiden Brazil 2010. Hugo Chavez dipenjara 1992, menjadi Presiden Venezuela pada 1998, 6 tahun kemudian. Jose Pepe Mujica dipenjarakan pada tahun 1994, menjadi Presiden Bolivia pada tahun 2006. Begitu juga dengan Václav Havel, itu di Czechoslovakia, dipenjara 1979, pada 1993 jadi Presiden Czechoslovakia. Ho Chi Minh juga pada tahun 1926 dipenjarakan di Vietnam, tapi akhirnya pada tahun 1945 menjadi Presiden Vietnam Selatan. Hari ini dunia juga melihat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjara pada tahun 1999 dan tahun 2022, iaitu sekitar dalam 23 tahun. 23 tahun beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ini gambarannya, saudara. Jangan kita menuduh orang kalau dah masuk penjara tu tak boleh jadi Perdana Menteri, boleh jadi pemimpin. Ini naluri kehidupan, saudara. Dan saya nak menyeraskan bahawa dalam pilihan raya yang lepas, UMNO pada PRU 14 cuma dapat 54 kursi, tetapi pilihan raya yang baru ini cuma 28 kursi. Merosot, saudara. Ini perlu dikaji. Begitu juga Parti Amanah, PRU ke-14 dulu, Amanah ada 11 kursi, tapi PRU yang baru lalu hilang 3 kursi, Amanah cuma ada 8 kursi. DAP juga pilihan raya ke-15 ada 42 kursi, dan pada PRU 15 cuma ada 40 kursi. Keadilan pada PRU ke-14 dulu ada 47 kursi parlimen yang dimenangi oleh Parti Keadilan, tapi pilihan raya yang baru lalu cuma dapat 31 kursi. GPS daripada 18 kursi, PRU 14, PRU 15 naik kepada 23 kursi. Parti Peribumi Bersatu daripada 13 meningkat kepada 30 kursi. PAS daripada 18 kursi kepada 43 kursi. Lain-lain parti cuma ada 20 kursi, dan Padang Serai masih belum dipertandingkan. Ini keadaannya yang saya lihat. Sebab itu ada pihak-pihak merasakan ada usaha untuk menarik sokongan. Dan ini juga berlaku di Perak. Tapi bagaimanapun telah pun diusaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Syahrani. Dalam pendedahannya dia kata ada cubalah orang membeli 4 orang ahli Dewan Negeri di Perak. Mereka cuba
membeli ahli Dewan Undangan Negeri. Ini bagi saya katakan broker-broker lah. Secara kluster-kluster broker. Broker of the year. Membeli orang itu orang ini untuk menyokong sana, menyokong sini. Yang bagi saya mewujudkan ketidaktentuan dalam politik. Saya katakan henti-hentikanlah. Secara cukup-cukuplah negara kita bermasalah dengan politik.